مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas keizinannya serta taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita berada pada dewan ini pada pagi ini untuk sama-sama kita mengikuti sambungan pengajian kitab kita Mat'ul Bahrain wa Majma'ul Bahrain, yang mana kita pada minggu lepas kita membicarakan bab solat Jumaat, dan kita dah pun habis tentang syarat dia, syarat wajib. Kita dah masuk syarat sah, kita dah masuk syarat sah, yang mana pada minggu ini kita akan sambung syarat sah yang keempat, syarat sah yang keempat. Sah apa? Sah salat Jumaat. Hari ni saya tak buat tabung apa sebab kedai tengah renovation tu. Lupa nak kita nak ingat nak batal kuliah, lupa saya. Patutnya start semalam. Dia agak berselerak, dia orang alih-alih semua, jadi tabung-tabung semua tersusun dalam tu semua. Barang dalam rumah, nak beli barang masuk dalam rumah saya. Tak apa. Nak besar sikit je lah. Baik. Lihat, dan syarat yang keempatnya, maknanya empat baris daripada atas tu, tuan-tuan. 4 baris daripada atas tu, dan syarat yang keempatnya, jumpa dah? Jumpa? Baik. Bahawa jatuh ia berjemaah pada rakaat yang pertama jua, dengan bahawa berkekalan berjemaah hingga selesai sujud yang kedua. Maknanya dikira sah Jumaat itu bila mana kita sempat bersama dengan imam pada rakaat yang pertama sampailah habis bagi salam. Dikira sah Jumaat kita. Maknanya kalau kita di sini persoalan yang timbul ialah kalau orang tu datang lewat, kan, adakah dikira dia tu mendapat Jumaat? Sebab dalam kitab ditulis syarat sah dia bahawa ia berjemaah pada rakaat yang pertama jua, dengan bahawa berkekalan berjemaah hingga selesai sujud yang kedua. Itu dia punya syarat sah. Jadi persoalan yang timbul mungkin di kalangan kita akan bertanya, orang tu datang lewat, maknanya dia jadi masbuk ataupun muwafiq. Adakah dia ni dikira mendapat Jumaat? Dia tak dengar khutbah pun, mayang pun nak bagi salam dah. Di sini kita lihat beberapa keadaan, dia perbincangan ulama ni banyak, tuan-tuan. Kerana sebab kelewatan itu dilihat kepada beberapa faktor. Adakah dengan sebab keuzuran atau dengan sebab sengaja? Nampak ya? Dalam ibadat kita ni, bila dengan sebab keuzuran yang memang dimaafkan, sebagai contoh berlaku aksiden, dia keluar macam biasa, tiba-tiba ada aksiden kat tengah jalan menyebabkan perjalanan terhenti, stop. Sampai imam dah bagi salam, maka dia buat solat zuhur je lah. Dia tak boleh main Jumaat dah habis dah. Ataupun dia sampai imam duduk tayar akhir, adakah dia boleh berjemaah? Dalam hal ini dia kena sambung mayang zuhur je. Dia tak boleh dah, sebab dah terlalu habis dah waktu tu. Nampak? Ini yang dimaafkan. Kalau jenis sengaja,
Dia waktu masa lapang dia banyak, tapi sengaja main lewat. Ni hak jenis sengaja tuan, ni jenis sengaja. Dia main tu agak-agak imam nak takbir ke, ataupun imam nak apa-apa lah, nak habis bagi salam ke, maka dikira Jumaat dia ni tadi kira tidak sah. Sebab kesengajaan itu. Timing dah diberikan tetapi sengaja dilambatkan. Ini cerita orang sengaja. Sengaja tak mau mengajar pahala. Dia ada keterangan lagi depan ni, kita baca dulu, tak apa. Dan jika mufarakah sekalian makmum akan imam kemudian daripada sujud yang kedua itu sekalipun. Ni apa cerita mufarakah ni? Dia buat nombor 4 di situ tuan-tuan. Dia buat nombor 4. Bersalahan bilangan 40. Baik, di sini cerita mufarakah ni sekiranya tidak cukup bilangan 40. Qauluhu bersalahan bilangan 40. Kita baca yang nombor 4 tu dulu tuan-tuan, yang nombor 4 ke atas tu. Maka disyaratkan kekalnya daripada permulaannya hingga salam sekalian mereka itu, hingga jikalau berhadas seorang daripada yang 40 daripada salamnya, dan jika kemudian daripada salam yang lainnya sekalipun, batallah sekalian Jumaat mereka itu. Dan disyaratkan pula keadaan mereka itu, yakni yang 40 itu laki-laki, maka tiada jadi Jumaat dengan perempuan sekalian atau setengahnya. Dan disyaratkan pula keadaan mereka itu akil, lagi balik, lagi merdeka, maka tiada jadi Jumaat dengan yang gila atau kanak-kanak. Ni kita dah hurai atau sahaya pada sekalian yang 40 atau setengahnya, dan keadaan sembahyang mereka itu terkia daripada qada, maka tiada jadi Jumaat dengan orang yang tayamum pada tempat yang ghalib ada air. Baik. 40 orang yang syarat lengkap wajib tadi, mukallaf, balik, berakal, seorang buat hal. Seorang buat hal. Maknanya seorang buat hal, kata di sini orang ni hadas. Ngam-ngam 40 orang, seorang buat hal, maka Jumaat tadi habis, batal. Kes seorang buat hal. Ni kalau kes 40 ngam-ngam ya. Kita lebih lah. Ni cerita 40 ngam-ngam. Seorang buat hal, habis semua batal. Kena mayang zuhur. Ni cerita hal di sini, kata dia kalau berhadas. Tak kira lah ada kecil ada besar. Maknanya ngam-ngam 40 orang jemaah, orang kampung ni cukup-cukup 40. Syarat semua lengkap lah. Tu pun dia tengok lagi tuan-tuan. Kalau 40 ni seorang tayamum, hak lain wuduk belaka pun tak boleh. Yang kuasa ada ayat, kalau dia sengaja tayamum lah tanpa sebab. Jadi maknanya dia tengok di sini syarat 40 ni memang perfect semua sudut. Mukallafnya, akil balignya, tidak ada masalah gilanya, semua waras, baru clear. Tapi jarang berlaku tuan-tuan ya, sebab kebanyakan kita hari ni even di kampung pun dah lebih 40. Jarang masjid yang tak cukup 40, melainkan kampung asli tu tak tahulah. Kita kalau di Selangor ni dah lebih jemaah ya. Jadi makna tak timbul isu ngam 40, biasa lebih. Jadi kalau seorang terkentut pun masih boleh dikira lagi jemaat ya, bagi yang lain, sebab melebihi daripada jumlah 40. Yang tu yang maknanya di sini jumlah orang yang solat jemaat itu kalau boleh biarlah 40 ke atas ya, seelok-eloknya. Dan mereka yang dapat serta imam dapatlah Jumaatnya. Dia bagi pengecualian di sini walaupun satu rakaat. Jadi maknanya boleh tak boleh masbuk. Kalau dapat satu rakaat pun dikira dapat Jumaat. Jangan tak dapat satu rakaat. Jadi makna dia main tu rakaat kedua boleh, tapi dia main orang rokok habis ya. Dikira dapat dia main tu imam dah habis rakaat pertama, salam. Jadi rakaat yang kedua dia main imam rakaat kedua, maka dia pun solat takbir bersama imam, dia dapat Jumaat. Ya? Tak apa. Ya. Walaupun dia mufarakah Dia akan sambung balik ya. Dia tak kira mufarakah situ, dia main lewat dengan sebab tertentu lah. dia dapat. Sebab tu dia masuk rakaat kedua tu bukan mufarakah, bukan mufarakah, dia
Yang tu mufarakah tu dia ambil sembahyang, dia ni balik lah, tak ada masalah yang tu. Jangan teruskan tuan-tuan, kalau dah kentut lari je lah. Sebabnya dia banyak faktor kenapa diarahkan kita meninggalkan solat. Jangan beri situ, dia banyak asbab. Pertama, bila terkentut, kadang-kadang kalau kentut kita tu busuk, makan petai ke durian ke apa, dia mengganggu jemaah lain. Sebab itu bila terkentut, lari cepat-cepat keluar. Bila jemaah lain hidup, mengganggu sembahyang, jadi hukumnya apa? Berubah jadi haram balik. Orang yang kentut tadi tak pasal-pasal dapat dosa. Kalau dia tunggu lagi lah. Sebab itu kena lari keluar, ikutlah sah mana yang dia rasa dia boleh melepasi keluar. Kalau melanggar orang, biasa jemaah faham, kita boleh, kan dalam kaedah sembahyang kita kan boleh enjak sikit, bagi laluan kepada orang yang nak keluar tadi. Nak buat macam mana? Angin banyak sangat dalam badan, makan biji cepedak banyak, kentut je kerja dia. Bila jadi begitu memang tak betul. Kadang-kadang perasan tuan-tuan, bila kita batuk kan terkentut. Ada kes yang kita tak dapat tahan batuk kuat, tiba terkentut. Bukan kita nak tahan, tapi terjadi begitu. Allah, terbatuk, tiba terkentut. Allah, terkentut pula. Ambil pula. Sebab dia tidak ada pengecualian untuk kes kentut. Yang pengecualian apa? Kes yang kencing tak lawas, kita akan cakap nanti ya. Kan dia boleh ambil tisu sebagainya kan. Yang tu dibenarkan, tapi kalau kes kentut tak ada pengecualian ya. Tak ada keuzuran kok boleh tampal ke apa, tak boleh. Dia habis ambil wuduk semula, sambung rakaat kedua. Dia kena tambahlah. Dia dapat sebab dia main awal, tapi nak buat macam mana? Ya. Baik. Allah uji kita tak sama tuan-tuan. Ingat ya, Allah uji kita tak sama. Kes macam ni je pun. Jadi faham kita, jangan tunggu dah terkentut, tarik diri keluar. Dia tak buat tak boleh. Mayang tak sah. Penat je lah. Kira penat letih kacau orang gitu lah pasal bau kentut tadi tu. Kita tak apa. Kita cuma menyumpah dia je lah. Ya. Baik. Ada kita bicara lagi. Ada keadaan yang orang tak perasan. Ada ya, kita akan tengok sekejap lagi. Baik. Sebab ada yang kita rasa macam terkentut tapi bukan kentut pun ada. Dia keadaan tentu. Kalau tak keluar angin, tak apa. Dia isu apabila keluar sesuatu dari tu istilah dia tu. Kan kita dah belajar bab wuduk ni kan. Baik. Kalau tak perasan berbau, confirm. Kan? Kalau tak perasan tapi berbau, itu confirm. Cuma tak perasan, tak berbau. Ini kena tengok balik lah. Wallahualam, kita yang rasa sendiri. Sebabnya kalau kita lihat sudut kesihatan, mungkin doktor tahulah, tak ada lah dunia kentut tak busuk. Tambah udah peram 5-6 hari, lagi dahsyat. Kalau buang hari-hari mungkin kurang. Jadi maknanya mungkin adalah kalau dia punya ususnya cantik, ada. Ya. Dia memang dia buang setiap hari, dia tak ada semelit, mungkin ada. Ya. Kuranglah sikit baunya tu. Okey. Baik. Okey. Dan kelimanya, bahawa adalah jemaah pada Jumaat 40 orang ahli Jumaat jikalau dengan imam sekalipun. Jadi maknanya dikira juga imam tu orang yang ke 40. Ya. Tapi biasa lebih lah ya. Maka syarat
tiap-tiap daripada 40 itu sah sembahyangnya bagi diri Waalaikumsalam bagi dirinya, dan jika tiada sah keadaannya jadi imam bagi kaum itu sekalipun. Ini apa keadaan ni? Ya. Maka syarat tiap-tiap daripada 40 itu sah sembahyangnya bagi dirinya, dan jika tiada sah keadaannya jadi imam bagi kaum itu sekalipun. Jadi maknanya mungkin syarat itu tak apa nak ada, tapi dia yang layak, maka dikira boleh ya. Sebab dia yang boleh sekalipun, walaupun dia tak mahir sangat, tapi dia yang ada pun. Biasa berlaku di kampung lah tuan ya, sebab orang angkat seseorang itu kadang-kadang ilmu tak pandai sangat, bacaan tak pandai sangat, tapi dia yang pandai dalam kampung tu dia je, maka dia lah jadi imam. Kan ramai kita jumpa kan, apa boleh buat, dah tak ada orang lain, dia je lah. Sekarang ni kita dah mula kursus dan sebagainya tu, dah ada cerdik pandai dah sekarang ni. Dan sah imam Jumaat, nombor 5 dan sah imam Jumaat, dia ada kurungan 5 tu, kanak-kanak yang mumayyiz. Jadi imam boleh jangan main-main. Kalau dia terror bacalah. Dan orang musafir dan sahaya orang, dan mereka yang nyata berhadas bagi hadas besar sekalipun jika genap bilangan dengan yang lain daripada mereka itu. Ini ada huraian ya. Sebab hadas ni ada huraian. Kita tengok nombor 5 supaya tak pening kepala. Bermula harus keadaan imam Jumaat itu sahaya atau musafir atau kanak-kanak atau yang berhadas kecil atau besar yang tiada diketahui hadasnya melainkan kemudian daripada sembahyang. Nikah imam bukan makmum. Makmum habis semua. Imam dia tak tahu dia hadas, dia sedang dah habis, maka dikira sah Jumaat tadi. Bila kita baca yang pertama tadi tak apa nak faham, dia hurai yang ni baru kita faham. Maknanya imam yang tak sedar. Ialah biasanya imam kan orang tua, jadi lupalah, standard lah tu. Bila lupa kan, dah habis Jumaat baru perasan, rasa macam kentut tadi, baru rasa dah habis semua dah. Jadi maknanya ialah kan hadis kan sebut an-nasu la yakhlu anil khata'i wa nisyan. Manusia tu tak sunyi daripada lupa dan salah dan lupa. Nabi dah sebut dah pun. Kalau tidak tak nama insan lah manusia ni lupa. Sifat lupa tu memang ada. Maka kata di sini sah Jumaat tu. Tapi kalau makmum tak boleh. Makmum yang tadi kira batal lah. Imam tak apa sebab dia tak tahu. Dia sedar-sedar pun dah lepas sembahyang. Ataupun mungkin sedar-sedar dah balik rumah. Tengok-tengok ada tik cecak kat tapak kaki, atau ada darah kat baju, baru perasan dia tu imam tadi. Takkan nak panggil jemaah semua, mari kita sembahyang balik, tak edin. Jenuh lah. Jadi syarak membenarkan keadaan yang demikian sebagai darurat yang dibenarkan dan diharuskan. Adapun jika tiada genap bilangan melainkan dengan mereka itu, maka tiada dihisapkan mereka itu daripada 40. Mereka mana ni? Adapun jika tiada genap bilangan melainkan dengan mereka itu ini ialah imam, kita tersilap tadi maka tiada dihisapkan mereka itu daripada 40. Tidak dikira rupanya imam lain. Maaf tadi kita faham ni, sorry. Makna 40 tu jemaah, imam seorang 41. Tu yang dia kata sini, tak dikira imam tu sebagai ahli 40. Mana imam lah ya. Dan ketahui olehmu jikalau kurang bilangan mereka itu dalam sembahyang, batal sembahyangnya, maka hendaklah ditamamkan oleh yang tinggal itu akan zuhur. Kerana disyaratkan bilangan itu hendaklah ada ia berkekalan seperti waktu sembahyang. Jadi maknanya tak cukup tu buat zuhur je lah. Cuma pengecualian di negara-negara yang memang minoriti Muslim. Yang kita dah bicara minggu lepas, Switzerland, di New Zealand. Kan ada sahabat kita pergi New Zealand kan. Di sana kalau solat Jumaat memang tak ramai lah. Tapi dibuat solat Jumaat sebab minoriti orang Islam setakat mana ada, setakat tu dia boleh buat. Buat je lah. Okay? Kita yang ramai kena cukup 40. Dan syarat keenamnya, syarat sah Jumaat didahulukan dia 2 khutbah.
Mesti sembahyang Jumaat ni kena buat khutbah dulu. Kalau sembahyang dulu baru khutbah, itu sembahyang raya. Okey. Kemudian kalau sembahyang dulu khutbah kemudian, ada dua keadaan. Selain sembahyang raya, sembahyang gerhana. Banyak yang jangan buat, tak tahulah, ya. Jadi maknanya Jumaat dia mesti khutbah dahulu. Sebab itu kena datang awal, dengar peringatan tuan khatib tadi. Cuma khatib ni lah yang masalahnya, tuan-tuan, ya. Khatib ni masalah ni, kalau tak baca teks dulu bahaya. Ya, tak baca teks dulu bahaya. Sebab ada kadang-kadang kesilapan typing error dalam teks khutbah, dah lah tulis Jawi. Isu yang timbul bila khatib yang tua-tua baca Jawi moden. Dia Jawi lama dia no problem, tuan-tuan. Baca Jawi moden, banyak istilah-istilah bahasa Inggeris yang telah dipinjamkan menjadi bahasa Melayu. Bila perkataan macam vandalism, ni cerita khatib tua baca vandalism. Tak ada oleh pen nak menulis, ya? Hilang dah. Kalau tuan-tuan baca, nak baca macam mana? Saya tulis Jawi. Dah. Main tak apa. Ni vandalism. Bahasa Jawi je macam ni. Agak-agak kita kalau kita jadi khutbah. Ni hak geng KWI kan. Hak bawah KWI tak apa. Yang KWI agak tuan nak baca macam mana? Tu yang diviralkan, yang bukan setakat bahasa ni, yang nak belajar bahasa Inggeris, yang diviralkan in the beginning tu. In the beginning kan dibaca dalam, diviralkan tu kan. Kan pening nak baca tu kan. Itu orang luar yang baca bahasa Inggeris. Kita kalau kita imam tua yang nak baca Jawi moden. Vandalisme, kalau baca ma dalam bahasa Jawi, ia tak bertitik. Sebab daripada bahasa Inggeris vandalism, dia sim mim tu. Zem tu dia mim, ia tak bertitik. Perkataan apa lagi yang susah nak sebut? Committed. Silap baca committed. Orang Kedah faham lain committed tu, dia makin mengecik. Macam komputer. Kalau Jawi orang tua baca komputer kan. Kalau imam moden-moden dia faham Jawi baru, komputer. Sebab berlaku perubahan. Ni isu sudut bahasa, tuan-tuan. Sopa kita baca kitab lama kan, kadang-kadang susah kan nak faham. Nasib baiklah saya mengajar Jawi ni boleh nampak benda tu. Ini yang berlaku dalam chat kita. Jadi hati-hati perkataan macam ni, ya. Belum masuk nasionalisme. Kalau hari kemasaan lagi best baca teks kan. Kan banyak nasionalisme. Jadi pening untuk imam nak baca. Imam muda-muda tak apalah. Kerana setakat hari ni belum ada teks khutbah dalam tulisan Rumi, belum ada. Masih lagi Jawi. Tak pastilah setakat mana boleh bertahan, tuan-tuan. Esok-esok kalau dah tukar semua Rumi, habislah. Ada? Yang ada yang cetakan kot. Yang dibaca Jumaat yang khas tu, yang asal, setahu saya semua Jawi lah. Cuma yang dicetak semula tu dan dibukukan, dia ada Rumi. Wallahualam. Ada? Yang asal Jawi lah. Dia ada PDF. Dia buat dua versi. Jawi dan Rumi. Tak apa, yang faham tak ada masalah, ya. Dia baca Rumi, kemudian bila time Arab tu dia sebut bagi fasih Arab, tak apa. Jangan bila pandai baca Rumi, Arab pun jadi Rumi juga, jahanam. Ya, susah. Baik. Jadi didahului dengan dua khutbah. Baik. Dan khutbah bermula, dua khutbah. Bermula rukun khutbah itu 5 perkara.
Yang ni yang kita tengok jemaah baru ni kan. 5 perkara. Pertamanya membaca Alhamdulillah, yakni memuji Allah. Kan semua khutbah mula Alhamdulillah, termasuk khutbah nikah. Dia mesti syarat itu, syarat dia. Dia mula dengan Alhamdulillah, bahasa Arab. Keduanya selawat atas Nabi SAW. Dalam khutbah ada selawat. Ketiganya wasiat dengan takwa kepada Allah. Dan 3 rukun. Ketiganya wasiat dengan takwa Allah. Dan 3 rukun. 3 rukun, lepas tu buat nombor 6. Cuba lihat uraian nombor 6. Maka rukun yang 3 ini adalah ia di dalam khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Jadi maknanya ittaqullah dipesan oleh tuan khatib. Pada khutbah pertama ada, pada khutbah kedua pun ada. Ittaqullah ya. Baik. Ini wajib pada tiap-tiap 2 khutbah. Keempatnya, rukun khutbah membaca 1 ayat pada salah suatu daripada 2 khutbah. Tetapi pada khutbah yang pertama itu aula. Takat ni khutbah kita banyak Al-Quran ya. Kelimanya doa bagi mukminin pada khutbah yang keduanya, sekurang-kurangnya rahimakumullah. Yang ni yang berlaku kat masjid kita baru-baru ni, bila Imam Yusuf dia terlupa baca doa pada khutbah yang kedua, dan bila dah habis baru dia nak baca doa, lepas tu Ustaz Qutubi suruh ulang balik khutbah. Kerana doa ini dibaca pada khutbah kedua sebelum habis, bukan dah habis, sebelum penutup. Okey, sebelum kita menyebut ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum ya'izukumullah wahdah wallahu ya'lamu ma tasna'un. Terlebih kurang gitulah ya. Jadi sebelum tu baru baca doa. Ni dah habis nak turun nak qomat baru teringat. Jadi tak boleh lah. So, kena ulang balik lah. Ya. Bukan senang ya. Mungkin tak tengok, tak semak tak khutbah berkali. Kalau semak tak ada masalah tu. Ada. Dan syarat 2 khutbah itu dengan bahasa Arab. Memadalah bahasa Arab pada segala rukunnya jua. Syarat asal khutbah bahasa Arab. Syarat asal lah. Tapi dia kata memadailah yang rukun tu sebut dalam bahasa Arab. Jadi maknanya doa tu biar ada Arab sikit, lepas tu nak buat Melayu tak apalah. Ikut cerita asalnya khutbah bahasa Arab, memang orang tak akan faham lah. Cuma rukun je dia kata dalam bahasa Arab. Dibolehkan. Dan keadaan keduanya dalam waktu zuhur. Khutbah tu dalam waktu zuhur. Dan mualat antara keduanya, dan antara segala rukunnya, dan antara khutbah dan sembahyang. Berturut-turut ya. Kemudian ada nombor 7 di situ tuan-tuan, dia hurai. Dan suci daripada hadas dan najis yang tiada maaf daripadanya pada kainnya dan badannya dan tempatnya. Ni pada siapa tuan-tuan? Ni pada tuan khatib. Ya, pada tuan khatib. Adapun segala mereka yang mendengar khutbah, maka tiada disyaratkan mereka itu suci daripada hadas dan najis, dan tiada disyaratkan menutupi aurat. Ini kalau untuk makmum, nampak pelik tuan-tuan ya. Khutbah bukan semayang ya, khutbah. Maknanya kalau pendek boleh dengar khutbah, boleh. Kan? Dia terkentut boleh dengar khutbah, boleh. Yang tak boleh bila nak semayang Jumaat tu tak boleh lah. Dia bukan syarat sah khutbah tu suci tak. Makmum boleh, cuma yang imam kena. Tuan khatib kena suci. Makmum tak payah. Tapi iyalah kan, kita dah masuk masjid ni, ambillah wuduk. Nampak sangat malas ya. Dan menutup aurat. Ini tuan khatib. Dan berdiri bagi yang kuasa pada keduanya. Kalau boleh berdiri ya. Ini kalau yang mampu berdirilah. Dan duduk antara 2 khutbah qadar tamakninah.
Dan sunat dipanjangkan sedikit kadar baca surah Al-Ikhlas, serta sunat dibacakan dia dan yang membaca khutbah pada hal ia duduk kerana uzur wajib diceraikan antara keduanya dengan diam. Baik, kita berdiri, tuan khatib berdiri, kemudian habis khutbah pertama, dia sunat duduk. Duduk ni qadar tamakninah, paling elok kata qadar surah Al-Ikhlas. Kenapa waktu tu waktu yang mustajab doa? Tuan-tuan kena berdoa. Yang Bilal baca tu kerja dia Bilal, dia selawat je. Kita yang tak payah, tak mau selawat, kita angkat tangan, kita berdoa. Antara tempat yang Allah terima atau mustajab doa ialah doa antara dua khutbah. Muslimat dengar kat rumah, no problem, angkat tangan berdoa. Waktu tu kemungkinan malaikat rahmat turun, boleh jadi dia angkat doa kita tadi naik ke atas. Mana kita tahu. Ya, jangan duduk saja. Paling teruk lena. Khutbah pertama lena, antara dua khutbah lena, khutbah kedua pun lena. Dia jaga bila nak sembahyang Jumaat aja. Tu parahlah tu. Khusyuk sungguh lena. Tabung datang tak sedar-sedar. Yang best tu dia tak tahu kat mana nak tolakkan. Kan orang tolak depan dia. Orang kejut dia jaga. Dia masuk duit, dia pening kiri kanan. Dia tidur kan. Ada yang macam tu. Bab tu orang dengar khutbah. Baik. Bagi imam yang khutbah duduk, tak larat berdiri, tua sangat, tak ada pengganti, maka antara dua khutbah tu dia sunatkan diam seketika. Dia tak payah duduk sebab dia duduk dah. Yang berdiri tadi sunat duduk. Dia yang duduk ini tak perlu sambung khutbah kedua, diam seketika, kemudian baru sambung khutbah kedua, sebab dia baca khutbah sambil duduk. Okey. Dan mendengar akan 40 orang yang sah Jumaat dengan mereka itu jika tidak faham mereka itu sekalipun. Janji dengar. Tak faham tu cerita lain, tak ada masalah. Memang yang dengar hari-hari pun bukan faham terang mana pun. Khayal lebih, tambah ada main handphone lagi teruk. Ada macam tu kan? Ni kadang-kadang imam cerita mereka duduk atas nampak kita baca khutbah tengok jemaah bawah tu duduk main handphone. Baca WhatsApp, Allah hai. Nampak sangat dunia tuan-tuan. Tinggallah kalau boleh handphone ni kan, semayang tu tutup sekejap ataupun silent kan dia. Habis tu bukalah nak baca Quran ke apa kan. Guna handphone tak ada masalah. Ya, waktu semayang tu kita jagalah. Sebab masa kita dengan Tuhan sikit sangat sekarang ni. Dan memadalah 40 itu dengan khatib, dan jika tiada mendengar ia akan khutbah dengan sebab tuli sekalipun kerana ia ketahui barang yang dibacanya. Termasuk yang dengar 40 orang tu, termasuk tuan khatib tu dengar sehingga dia baca. Tak kisahlah dia baca dia dengar. Biasa tu kan. Ini maknanya pendengaran tu tadi penting, tak faham tak apa dia kata, asalkan dengar je. Baik. Dan disyaratkan pula pada dua khutbah dan sembahyang Jumaat itu genap bilangan yang 40 daripada awal khutbah hingga selesai sembahyangnya. Kita dah cerita tadi Ini 40 orang tu dia mesti dengar daripada dua awal khutbah sampai habis. Yang main lewat tak kira. Ini kira yang 40 ni yang boleh dengar daripada awal khutbah sampai habis khutbah. Baik. Tatimah perakhiran dia. Maka setengah daripada sunat Jumaat itu mandi bagi mereka yang berkehendak hadir Jumaat. Sama ada orang yang wajib Jumaat atau tiada dan waktunya daripada fajar. Baik, bila tiada di sini termasuk puan-puan dalam dewan ni. Mandi sunat kata dia, ni sunat. Maka orang yang nak pergi semayang sunat mandi. Yang tak wajib semayang pun, yang tak wajib mandi pun, yang tak wajib semayang Jumaat pun sunat mandi. Pahalanya ada. Ni antara kelonggaran yang Allah berikan kepada orang perempuan. Okey. Maknanya di sini
Isu yang timbul kepada kita hari ini ialah apabila waktu bekerja hari Ahad, hari Jumaat. Bila hari bekerja hari Jumaat, memang mana dah sempat nak mandi. Maka syarak membolehkan kita, dia kata waktunya daripada fajar. Bangun lepas subuh tu, bangun nak sembahyang subuh tu, terus niat nawaitu ghusla min yaumil jum'ati lillahi ta'ala. Yang ramai duk hafal mani raya, ingat semua. Hak ni ramai tak hafal saya rasa. Sebab jarang boleh mandi sebab kerja. Yang kerja lah. Bila dah jadi KWE boleh mandi sebab dah pencen kerja. Nah. Jadi maknanya pakat-pakat hafal nawaitul ghusla min yaumil jum'ati lillahi ta'ala. Saja aku mandi sempena hari Jumaat kerana Allah Ta'ala. Jadi kalau kita malas nak mandi tengah hari tu, nak pergi Jumaat tu, kita mandi waktu nak sembahyang subuh, nak mandi nak main masjid tu, kita niat siap-siap. Sebab hari Jumaat dia berlaku bila maghribnya Khamis. Masuk Khamis maghrib tu dah masuk Jumaat dah. Islam punya kategori keadaan. Dia tak macam orang putih punya. Dia start pukul 12 malam. Kita tak. Jadi maknanya bolehlah kita niat pada pagi tu. Tuan-tuan, ni benda sunat pahala. Bayangkan kita mandi saja tak baca doa ni. Jadi mandi haruslah. Tak ada pahala. Tapi bila kita baca, ada pahala. Maknanya bagi mereka yang mungkin nak mandi kali kedua, baca lagi sekali. Cuma ini backup kita. Nak pergi sembahyang masjid hari Jumaat tu pagi-pagi, kan nak bangun tidur tu, nak masuk belair, terus baca niat ni. Nawaitul ghusla min yaumil jum'ati lillahi ta'ala. Pendek je ni pun. Okey. Sahaja aku mandi sempena hari Jumaat kerana Ta'ala, dapat pahala. Okey. Pahala yang Nabi ajar kita buat aja. Boleh mudahkan kan? Nawaitul ghusla min yaumil jum'ati lillahi ta'ala. Okay. Yang raya pun serupa, tukar je lah. Li'aidil, yaumil aidil fitri. Tukar je. Okay. Kan banyak mani sunat kan, hari Arafah dan sebagainya. Kalau nak pergi Mekah tu banyak orang terangkan, lafaznya lebih kurang sama je, tukar hari tu je. Baik. Dan yang afdalnya tak kala hampir perginya. Afdal tu nak pergi semayang tu pukul 12 kita mandi dah. Kalau awal waktu, awal lah mandi Kalau masuk pukul 2 atau 1.45, boleh mandi pukul 1 tu pulang lah. Pukul berapa kita nak pergi. Maka jika lemah daripadanya, maknanya lemah sini kita tak mampu nak mandi, hendaklah ditayamum ganti daripadanya. Sampai syarak bagi kelonggaran, boleh tayamum. Punya cerita nak suruh atau nak habaq kata mandi ni benda sunat yang digalakkan. Kalau tak boleh nak mandi sangat, boleh tayamum. Ni benda sunat tapi suruh juga. Sebab pahalanya tu banyak. Jangan miss tuan-tuan Sebab saya perasan kalangan kita hari ni banyak terlupa bab-bab macam ni. Terlupa. Tunggu. Kan? Sedap-sedap mai je. Ataupun mandi gitu je lah. Tak ada lah pahala rugi Biarlah ayat kita bayak tu ada manfaat, kita mandi ada pahala, kan? Kita guna basuh baju kita salawat, ada pahala. Jadi banyak benda boleh buat pahala sebenarnya pun. Baik. Dan setengahnya membersihkan badannya daripada bau yang jahat. Ayat lama tu tuan-tuan.
Membersihkan badannya daripada bau yang jahat. Ayat lama, makna tersirat tu. Bahasa moden kata memakai bau-bauan. Kitab moden dia kata memakai bau-bauan. Kitab lama lebih tajam maksudnya. Okey, membersihkan badannya daripada bau yang jahat. Oh, bahasa yang cukup tajam tu tuan-tuan. Jadi yang bau yang jahat ini termasuk ketiak kita, celah-celah sendi ataupun badan kita sendiri. Sebab itu disunatkan memakai bau-bauan atar. Pakai supaya nanti tidak mengganggu jemaah yang datang ataupun yang berdiri di sebelah kita. Akad takbir bau ketiak masam, orang pun tak selesa, member sebelah tak selesa. Jadi sunat. Jadi minyak atas tu kan botol kecil banyak kan, jadi bola poket pun boleh. Tak payahlah beli botol besar yang macam si ni jual tu, besar sangat. Botol kecil tu, boleh belaka tu insya-Allah. Dan setengahnya memakai yang putih. Bukan memaki tu, memakai. Untuk maki pasal apa suruh maki hari Jumaat pula. Memakai yang putih. Bukan putah tu, putih. Sunat memakai pakaian putih lah maknanya ya. Tak kira tuan-tuan, jangan nanti jubah apa saja pakaian yang berwarna putih. Biasa standard jubah lah. Kalau baju kemeja putih, pakai baju kemeja putih dah kita kerja itu. Nak buat guna. Banyak kan baju kemeja putih kan? Putih jalak-jalak hitam pun tak apa asalkan ada putih. Ya. Itu sunat. Pahala dapat. Dan mengeratkan kuku jika panjang. Kuku sunat dikerat hari Jumaat. Cuma kuku mana patut potong dulu? Saya rujuk banyak, tapi dalam kitab atau dalam hadis tak disebut. Hadis dhaif ada satu. Ulama-ulama kata elok potong kuku ni dulu. Ini, baru ini sambung. Saya baca banyak kitab ni, ulama punya pandangan lah. Sanad tak kuat ya, maksud kalau nak dalil tak kuat, tapi disunatkan ini dulu, ini, sambung ini, baru sambung ni. Kanan dulu, kanan mulangan jari dulu. Alasan ulama mengatakan bahawa kenapa ini dulu, sebab bila kita tasyahud tu kita kena angkat yang ni dulu, maka ini kena utamakan. Itu alasan. Logik lah, ya, logik. Jadi tak salah. Kita buat potong yang ni dulu. Okey. Lepas potong tu baru kita asah dengan kat kuku kan, penyebit kan ada tempat yang tu kita asah bagi cantik sikit. Okey. Lepas tu sambung. Okey. Baik. Ni sambung sini, mau sambung sini. Ini sambung sini sampai habis lah. Sunat. Demikian lagi bulu, maka sunat dicabut bulu ketiaknya dan diandamkan misainya dan dicukur bulu ari-arinya. Nampak ya tuan-tuan? Bulu ketiak sunat cabut. Kita kan orang hari ni, kalau pengantin tu kan cukur bulu kening, bulu ketiak 14 depa biar panjang. Ini masalah. Yang sunat cabut bulu ketiak, bukan bulu kening. Hak orang tak bagi yang tu, dia nak buat tu. Pengantin. Entah kena tegur lah ya, kalau ada nak kahwin tu. Elok dah kening ni Allah Ta'ala bagi, tak payah dicabut, pergi taruh benda lain. Yang sunat bulu ketiak cabut. Cabut ya, bukan cukur, cabut. Ada yang cukur. Elok cabut. Bila cabut, dalam mak tumbuh satu, yang kedua yang tumbuh semua yang muda-muda. Nampak tak? Bila yang muda-muda, baunya kurang. Kalau kita biar kita cukur, dia tumbuh yang lama juga, bau lagi kuat. Ada hikmahnya juga tuan-tuan. Dia bukan saja syarak suruh ni.
Kita duk cara moden kan mudah. Betul. Lain. Sebab itu yang tumbuh baru itu dia jarang berwarna putih. Tapi kalau kita cukur, dia akan tumbuh pula, banyakkan dia akan jadi putih. Jadi uban lah. Itu ya. Baik. Okey, jadi sunat dicabut bulu ketiak. Misai kena andam bagi cantik. Bulu ari-ari pun sunat dicukur atau diandamkan. Okey, dipotong bagi bersih bagi cantik. Dan memakai bau-bauan. Ya, memakai bau-bauan. Tahulah minyak wangi apa pun banyak dijual sekarang. Dan diam serta mendengar akan khutbah. Maknanya tak boleh bercakap-cakap. Tu yang Pak Bilal selalu pesan tu. Okey, apabila imam sedang baca khutbah, janganlah kamu bercakap-cakap. Kerana yang demikian itu boleh menghilangkan pahala Jumaat. Tok Bilal selalu pesan. Ada hadis tu. Termasuk kita menegur orang pun tak boleh. Oi, diam. Rupa. Cakap juga. Jadi belajarlah jadi bisu hari tu ya. Jadi bisu. Nak tegur bila? Tegur lepas semayang. Nanti jangan cakap ya waktu khutbah. Banyakkan mereka tak tahu ya. Termasuk JK masjid yang tak faham pun ada. Kan? Dia arah orang ni duduk tepi sikit tu. Khutbah tu duduk tepi sikit. Oh, dia duduk arah orang. Jadi maknanya bila kita buat begitu, maka rosak pahala kita punya Jumaat. Jangan ya. Sebab tu sunat diam serta mendengar akan khutbah. Dan mereka yang masuk ke masjid pula padahal imam membaca khutbah, hendaklah ia sembahyang sunat Jumaat 2 rakaat yang ringan keduanya. Apa makna ringan sini? Sama ada kita buat solat, setengah kitab kata dibolehkan buat solat tahiyat masjid saja. Sebab khutbah dah mula, maka solat sunat qabliyah tak boleh lagi. Okey, itu majoriti pandangan. Dalam kitab ni kata tak kisah, boleh buat solat sunat apa pun, asalkan yang ringan 2 rakaat. Jadi yang ringan hari Jumaat itu jelah sama ada qabliyah atau sunat tahiyat masjid. Tu yang nampak ringan pun. Jadi itu sunat. Sunat ya, tak buat tak apa, sunat. Maka haram orang yang sudah hadir dalam masjid lagi tiada sah ia sembahyang sunat atau fardu, tak kala khatib membaca khutbah, sama ada sudah perbuat sunat itu dahulu daripada khutbah atau belum lagi diperbuatnya. Tuan-tuan, ni hak mai awal. Dia mai awal, dia duduk sembang merapu lebih kurang kan, kisah bola, kisah apa kan. Lepas itu baru dia masuk masjid, dia pun mayang sunat sebelum khutbah ke atau ketika khutbah. Maka orang yang macam ni, kata kitab ni, haram hukumnya, kerana dia datang tak ihtiram masjid dulu, dia pergi duduk sembang merapu dulu. Melainkan ada asbab yang membolehkan dia. Umpamanya dia datang awal tiba-tiba sakit perut, masuk tandas dulu, tak apa. Atau datang-datang tiba-tiba orang minta tolong, mungkin dia ni seorang doktor ke apa kan, orang minta tolong, ada anak saya sakit, okey, tu tak apa. Ni cerita mai awal duk sembang merapu di luar tu, sembang seokok main handphone lebih kurang, gak-gak orang azan baru masuk. Orang macam ni kata dia kalau dia sembahyang sunat pun hukumnya dikira sebagai haram. Kenapa tuan-tuan? Kerana tidak menghormati hari Jumaat. Bab tu kita ni syarak dah ajak amai masjid, buat tahiyat masjid dulu, hormat masjid. Ingat nah. Dalam kes kita ni, dia sampai-sampai pergi makan, minum dulu. Mesti Ustaz, dia sekolah luar, dia berpagar. Dia ceritanya kalau ikut dalam sini, yang hadir di dalam masjid, luar masjid tak kira lah. Dia main lapak nak makan nasi berani luar sana, ikut suka dia. Tapi dia ambil wuduk, masuk dalam masjid, duduk diam, apa pun tak buat, baik pergi luar. Baru bangun nak buat solat sunat, dah tak boleh, dikira haram hukum. Maknanya dia jangan duduk dulu, pun masuk buat sembahyang dulu.
Sama ada khutbah dah berlangsung ataupun tidak. Nampak dah? Kalau khutbah dah berlangsung memang kita datang lewat, tak ada masalah, boleh buat yang keadaan pertama tadi. Ni cerita hak mai awal. Sebab itulah kalau rasa lapar makan dulu. Islam benarkan, even waktu azan pun kalau ada rezeki depan mata kita makan dulu. Kalau lapar sangatlah. Adat kata kalau tak makan boleh mati. Tu nampak berat berat. Maka kena makan dia. Tapi nampak sangat kan? Nampak sangatlah kita. Elok makan lepas tu. Bukan apa tuan, bila makan kenyang sangat, confirm khutbah dia tak dengar. Memang lena. Iblis pula tentu cukup kuat peranan dia. Hari biasa tak ngantuk kita. Kan waktu 12.30 tak ada khutbah, hari biasa. Tak ngantuk, relax je kita. Khutbah alhamdulillah, ada mula. Syaitan mula mai. Nak celak mata terasa berat yang amat ni. Seolah-olah macam duduk tekan kita punya kelopak mata jatuh. Lawan macam mana pun ngantuk balik. Apa boleh buat tuan? Bila mengantuk sangat, sila ubah kedudukan anda. Bangkit duduk tang lain. Agama ajak kita lagu tu. Mengantuk sangat, ni kita dengar kuliah kan? Dengar kuliah subuh. Mengantuk sangat, bangkit duduk tempat lain. Iblis dia tak kacau orang tu. Kita bangkit tu dia dah lari ya. Baru hilang mengantuk. Lain datang pula. Tak tahu lah tu. Tu kaedah. Syarak ajak, kaedah kalau kita mengantuk sama ada dengan kuliah atau dalam khutbah atau kita nak wirid mengantuk sangat, bangun duduk tang lain. Bangun, jangan ngesok Dia tak mau. Ngesok dia boleh ikut tu. Bangun, lari. Duduk tang lain. Tak betul? Itu kaedah dia. Macam awak kereta mengantuk sangat, berhenti. Berhenti jangan berhenti saja. Keluar pintu kereta, jalan ke lebih kurang, masuk balik. Dia memang macam tu. Bahaya. Kalau awak kenderaan lagi bahayalah. Jadi maknanya dalam ibadat pun begitu. Syarak dah ajar kita kena buat begitu. InsyaAllah. Jadi maknanya seelok sampai-sampai itu kita sembahyang sunat dulu, menghormati masjid, tunggu azan, kemudian habis azan kita buat qabliyah kan, tu dengar khutbah, habis bagi salam kita buat sunat ba'diyah. Jangan balik. Ramai yang balik. Masalah betul masyarakat kita ni. Dia buat qabliyah, dia tak buat ba'diyah. Yang sunat dituntut ba'diyah. Jumaat tu ramai yang balik. Tak sebab salam kedua dah start motor. Imam tak nak salam kedua tu, assalam, brom bunyi dah. Time mana dia bagi salam tak tahu. Oh cepat betul depa ni. Ni masyarakat kita ya. Jadi tuan-tuan, Allah 2-3 minit semayang tak lama mana pun, kalau tak mau wirid sekalipun ya, kalau kadut macam mana pun, kita kejar keluar awal, orang ni tak keluar lagi, tak boleh keluar juga sebab jam, blocking kereta. Serupa kok. Lepas tu keluar duduk tunggu kat kereta, tunggu sahabat kita nak keluar. Kan rugi tu. Solat dulu. Buat solat sunat, dan keluarlah. Pergilah sambung kerja. Masa ada kita lewati yang wirid. Kalau dia mendengar tak apa. Boleh libat sekali dua. Kalau dia punya hebat panca indera dia, maknanya dia ni hebat telinga mendengar, mulut menyebut, boleh dapat dua-dua maklumat. Kalau ikut dalam kalau ikut asalnya dia wajib mendengar khutbah. Kalau dia wirid tak ganggu pendengaran dia tak ada masalah, tapi kalau mengganggu konsentrasi dia tak boleh. Satu-satulah. Ya. Sebab khutbah tu penting. Dia faham tak apa. Kadang-kadang orang tu dia dah dengar tajuk tu kan. Ini dah dengar tahun lepas khutbah yang sama, dia ulang balik je. Itu tak kisahlah. Kalau dia faham topik tu. Sebab khutbah ni kadang-kadang topik tu memperingati je. Memperingati balik supaya kita realize balik benda tu mungkin tak boleh buat dan sebagainya kan. Itu je peranan khutbah. Isu-isu terkini, ajaran sesat, nak bagi kita ingat balik je. Okey. Wirid ni lepas sembahyang wirid lah, nak wirid. Tak cukup tasbih satu, bawa apa 2, 3 tak apa. Wirid je tasbih kan banyak. Lepas tu baju Melayu kita 3 poket. Kan?
Baju Melayu kita kan 3 poket. Depan 2, sini 1. Kanan tasbih, kiri tasbih. Ni dompet duit, contoh. Sebab nak derma semua ambil sini. Kalau sini lambat nak nyeluk kan lambat. Nyeluk keluar tengok merah, biru, hijau, putih. Lambat. Ambil siap-siap jemaat tu. Kalau hijau, buh siap-siap sini. Jadi tak payah pening kepala. Tabung datang, cabut, tak. Bila bubuh dalam poket ni, dia akan tengok balik mana satu. Jadi lambat. Itu masalah. Jadi tasbih bawah ni. Warna hitam satu, kayu kokor satu, contoh. Kan? Wirid nak jadi makam tinggi, guna dua-dua tangan tu. Subhanallah, dua tangan. Double terus. Ya. Itu kalau orang nak buat gitulah ya. Tapi biarlah kita ni buat ibadat dengan ikhlas ya. Jangan nak menunjuk, supaya amalan kita tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itu dulu pada pagi ni, insya-Allah kita akan sambung lagi ya. Boleh? Ustaz sebut pasal masuk masjid. Adakah bererti kawasan masjid ataupun bangunan masjid? Dalam kitab ni dia tulis dalam masjid. Yang diistilahkan dalam masjid, kalau ikut Habib baru ni, yang ada cermin, yang ada kawasan cermin. Ya. Ini kalau ikut Habib yang terang baru ni lah. Jadi kita pakai pandangan tu lah. Dewan masjid lah. Ni tak kira dewan ni. Sebab yang ni budak-budak pun ada, binatang pun ada, segalanya ada. Yang dewan tak ada, binatang pun tak ada. Ya. Okey. Jadi setakat itu dulu, insya-Allah kita akan sambung minggu depan Mayang Raya, walaupun belum raya lagi, kita mengaji dulu. Mayang Raya. Termasuk niat raya. Jadi kita akan tengoklah berkaitan Sembang Raya. Mudah-mudahan, sebab Mayang Raya ni kadang-kadang orang confuse duduk takbir tu je banyakkannya. 7, 6 6, 7 dia pening. Itu je. Ya. InsyaAllah. Jadi yang baik itu pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang terbaik itu tentang kelemahan yang ada pada diri sendiri. Aku qawli wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.